Terima kasih Encik Din. Dia kata unfriend bapak dia. Ini okey, bagus. Ini boleh masuk ceramah juga bahagian itu bagus. Okey, kita dah 4:40. Memang tu saya cakap memang banyak yang saya nak macam kesian Puan Ju. Dia dah bagi saya slide semalam. Saya sempat buat record video. Tak sempat nak go through. Jadi saya akan bagi tiap-tiap orang untuk bagi sedikit kata-kata akhir lah, kata yang share kepada orang yang dekat sana kan. Sempena kita ada program untuk especially untuk dadah untuk remaja ni lah. Sebab kebanyakan Wan dengan Fuad pun dia ambil masa 16. Statistik paling banyak memang 19 sampai, dan dia ambil 2 tahun untuk dia melekat. Memang itulah 19 sampai ke 40, bawah 40. So ini adalah grup yang utama yang terlibat dalam najis dadah ni. Jadi mungkin kita start dengan Abang Fuad yang handsome juga. Dia masih lagi available tu saya tanya. So, orang-orang dadah semua handsome, susah. Ya kan Fuad? Ya, Alhamdulillah. Apa yang kita dapat pada hari ini, perkongsian input yang bagus kan. Bagi saya ialah kalau kita nak melakukan sesuatu bukan sekadar kesedaran, perlukan ada kefahaman, ilmu kan. Jadi pada yang sebelum yang tidak terlibat tu janganlah mengambil dadah kan. Sekali terlibat deritanya memakan masa yang lama. Dan kepada rakan-rakan bekas pengguna dadah atau yang masih menagih, ingin aku katakan jalan ke arah kepulihan sentiasa ada kan. Asalkan diri sendiri rela dibantu dan dibimbing. Aku sedang bergerak ke arah itu dan berharap kawan-kawan dapat bersama-sama. Jadi jika ada kesilapan dan salah, kita cuba perbaiki. Jika gagal, kita cuba bangkit lagi. Berjuanglah dulu sebelum menyerah. Jikalau menyerah, pasti semuanya akan berakhir. InsyaAllah. Terima kasih Puan. Kau boleh bersajak pula dengan aku. Power kau ni macam-macam. Okey, kita bagi pada yang Abang berdongkat dahu ni untuk sampaikan sedikit pada pesanan adik-adik yang macam anak saya yang 16 tahun tu. Okey Wan? Wan Ansem. Okey, nasihat saya sama juga macam ni tadi Abang Fuad. Tak boleh tiru. Tak boleh tiru. Macam mana? Kalau yang mana adik-adik yang belum hisap tu, tak perlulah nak cari, nak cuba juga. Jangan. Sebaliknya jauhlah pada dadah. Dadah ni bukan benda yang baik, malah dia boleh memburukkan lagi kita punya image dan masa depan kita. Masa depan akan gelap lah kalau kita ambil dadah. Ada lagi ke? Okey, tak apa Wan. Wan ni dah macam kalau Tuan Nasri coach sikit boleh jadi imam muda ni. Kalau takkan masa coach skrip juga. Boleh jadi main ikut perdana. Ikut perdana insya-Allah. InsyaAllah kita doakan, kita doa yang baik. InsyaAllah. Kita ada imam-imam kita yang boleh mengajar. InsyaAllah. InsyaAllah. Wan kena masuk ikut geng-geng masjid ni. Kita perlukan Tuan Nasri ni yang perlukan orang macam Wan untuk tarik geng-geng Wan kat situ. InsyaAllah. Tuan Nasri dia tak pandai TikTok sangat. Jadi Tuan kena download lah, nak kena download. Cik Din kata tadi nak kena download. Cik Nasri ada ni, dia account ni kena check ni. Okey. Itu kan kita betul macam abang pun memang kita perlukan. Kadang kita tak pandai macam Wan dah sampai kat situ, mungkin Fuad kan. Mungkin boleh ajarkan sikit-sikit trik-trik kan macam mana nak bersama. Hanya Wan yang boleh tahu. Dia punya kunci tu dekat Wan. Kadang-kadang bersama apa? Dia punya cakap tak betul, linggo kan tak masuk. Dia macam jadi saya bagi pada Din dulu. Mesti kita bagi Tok Nasri last aku. Ya Din, bagi kata-kata. Itulah kita pun tadi dah berdiskusi kan, berborak-borak, bersembang santai petang-petang ni. So saya cuma mengharapkan daripada, sebab saya selaku unit pencegahan, so kita mengharapkan untuk
kita tidak terlibat. Sekiranya ada perasaan ingin terlibat, maksudnya belum terlibat lagi, ataupun ingin terlibat, dah ada kawan approach, tak tahu macam mana nak tolak kawan tu. So berlaku tadi macam kawan, macam nak tolak. Jadi datang kepada kami di ADK, boleh telefon, boleh datang secara terus dan kita akan bantu. Kita akan bagi skill, kita akan berkongsi pengalaman di ADK ni, macam mana kamu nak tolak kerakan kamu yang cuba untuk hanyutkan kamu tu. Jadi kita ada pengalaman itu, kita ada kemahiran itu, maka hubungilah kita, datang kepada kita, insyaAllah kita akan bantu sebaik yang mungkin. Kepada keluarga yang mungkin rasa syak kepada anaknya, cukup sekadar syak, boleh terus menghubungi kami. Kita ada Puan Ju sebagai kaunselor, Fuad dan saya sendiri sebagai ketua unit pencegah, kita boleh bantu. Cegah ini lebih baik. Jadi kita punya konsep hari yang tidak ada ni adalah cegah lebih baik. Jadi kepada semua anak-anak muda yang tengah tengok luar tu, apa pun yang berlaku, kalau kita nak berhibur sekalipun, hiburan tak pernah menghalang untuk kita berhibur. Yang penting tak perlu steam, guys. Alamak, kau ada gaya lah dia kau tu. tak boleh kalah dengan Fuad. Okey, terima kasih Encik Din atas kata kita bagi pada Puan Ju pula. Puan Ju sebenarnya saya minta maaf lah. Dia punya tu saya kena sambung untuk dulu lah. Dia dah bagi slide saya ada 8 apa tu sumber pemulihan lah. Dia punya slide panjang. Hari ni kita betul-betul tak sempat. Saya takut bila orang pakai slide ni dia lama sikit. Jadi orang lain tak dapat bercakap. Ya Puan Ju, mungkin boleh rumuskan sikit ke? Ya teruskan ni Puan Ju. Kalau berkaitan dengan rawatan ni memang dia satu tugas yang sangat complicated lah. Sebab tu kalau macam kami sebagai petugas AADK ni, apa yang kami buat ni adalah satu kita panggil fardu ain. Memang nak tak nak kami memang barisan ke hadapan untuk bantulah. Jadi kami tak pernah menolak. Dan harapan saya pada yang kat luar sana lah, contoh macam Encik Bon kan, bawa ada NGO, Tuan Aziz sendiri. Walaupun ini satu fardu kifayah untuk kita sama-sama, jangan berhentilah. Sebab nak tak nak kita kena bantu juga. Orang di luar sana keluar daripada kelompok masalah dadah ni lah. Kalau kita tak bantu, siapa lagi yang nak lah. Okay, dan saya mengharapkan agar macam Wan teruskan kekal kepulihan Wan kat luar sana. Okey, insyaAllah. Okey. Terima kasih. Okey, Puan Ju nak tanya sikit je. Sebelum satu personal. Kalau Puan Ju dah banyak berhubung, berinteraksi dengan ialah orang OKP ni, tak ada ke macam kadang setengah-setengah kes tu macam terbawa ke personal life macam betul ke soalan saya macam betul. Ada. Tak, ni pegawai ADK kita dah ada, kita panggil barrier lah, maksudnya kita ada limitasi kita. Dan setakat ni tak pernah lah kita terbawa-bawa sampai ke rumah. Dan kalau kita ada satu kes yang tidak dapat kita settlekan, kita akan ada persidangan kes lah. Maksudnya persidangan kes akan berbincang lah dengan ketua unit pencegahan, perawatan, penguasaan dengan KD kita sendiri. Bagaimana untuk solusikan permasalahan tersebut lah. Maksudnya kami tag team lah antara setiap AADK itu sendiri. So tak ada terbawa-bawa. Alhamdulillah setakat ni. Okey, terima kasih Puan Ju. Saya takut kadang-kadang kita macam ada, that's why dia professional counselor. Dia memang bagus, dia boleh pisahkan antara bisnes dan dia punya personal. Jadi saya pulangkan kepada Tuan Ngasri kita mungkin untuk berikan sedikit Ada dengar azan ke? Tengah azan ni. Ada dengar tak? Ada ya? Azan saya ni dekat masjid ni. Saya bagi laluan. Bagi laluan dulu
La haula wala quwwata. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey Tuan Bun, bagi saya alhamdulillah, terima kasih, tahniahlah kepada Tuan Bun dan juga semua panelis-panelis, Cik Zudin, Puan Zurani, ya, dan juga saudara Fuad dan saudara siapa tadi, Wan, ya. Alhamdulillah, satu perkongsian yang amat baik. Saya kira saya juga sebagai parent, ya, sebagai ibu bapa, apa yang penting sekarang ni, ringkas saja saya nak bagi tahu, maksudnya parent ni kena cakna lah, cakna kepada parent, kepada anak-anak, walaupun sebenarnya bermula dari rumah sebenarnya. Jadi apa-apa pun cek anak-anak kita, insya-Allah. Kata tadi bila berlakunya sesuatu yang tak diingin daripada anak, berhubunglah dengan AADK untuk minta nasihat dan sebagainya. Jadi bagi saya, saudara Fuad dan saudara Wan, jemput ya, datang ke Masjid Geberdana, insya-Allah. Mungkin ada program-program tertentu nanti. Dan untuk makluman tuan-tuan, memang kita ada, sebelum ni memang kita ada program bersama dengan anak-anak Juana daripada JKM Darah Gombak. Memang mereka selalu buat program di sini. Dan kita pun nak supaya AADK pun, kalau ada ruang dan peluang, mayah sama-sama. Dan insya-Allah lah, kita cubalah supaya masyarakat di Ampang khususnya dan juga negara kita amnya bebas daripada najis dadah ni. InsyaAllah. Tahniah sekali lagi pada Tuan Bun dan Cik Din, Puan Zurani, saudara Fuad dan saudara Wan. Wallahu alam. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ya. Itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi, insyaAllah. Kalau dijemput lah oleh Tuan Bun lah, ya. Okay. InsyaAllah. Okay, insyaAllah saya akan jemput. Itu pun saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Ngasri selaku bos saya di masjid, di Persatuan Gabungan Persatuan Penduduk, para panelis, Puan Ju, ini first time baru jumpa Din. Din, saya masa mencadak sotong pun saya pun mabuk juga. Saya tertidur je kat atas tu. Sebab nampak dekat TV orang mencadak sotong senangnya. Campak dapat. Kita campak, kita mabuk, kita tidur dekat atas, sembuh balik. Tapi tiap-tiap kali kita berhenti tu memang saya make sure bus tu stop, kita semayang. Itu yang saya seronok lah. Memang terkesan bus pun. Okay, tu alhamdulillah. Dan tiap kali saya jumpa dia dengan kawan dia Nas, betul dia tanya, bila nak buat lagi bang? Bila nak buat lagi? Macam bus masa tu best. Ada TV, anak saya pun suka. Semua budak suka. Okay, itu satu. Terima kasih banyak-banyak. Ya, kawan Cina saya dia panggil saya Abun. Kata. Nampak, oh Abun, yo. Okay, itu satu. Jadi semua, okay, yang especially macam Fuad dengan Wan, saya betul-betul masa start tu pun, macam saya cakap kat Ju dengan Din, saya tak tahu boleh dapat tak orang macam awak. Padahal Din boleh cakap, Puan Ju boleh cakap, tapi tak sama daripada orang yang, yalah, orang Melayu kata, seberat bahu, mata memandang berat lagi bahu mikul. Kita tiap hari kita kena lalui benda tu. Lepas ni saya boleh mengerti setengah orang tu dia kena hidup macam tu. Dan in fact tu kadang sepanjang hayat dia kena hidup dengan bekas ataupun sejarah. Benda tu memang ada. Dan saya tak pasti, kadang-kadang macam saya cakap dekat Wan itu, kadang-kadang kita tak tahu ke mana kita pergi. Tapi mungkin dengan asbab sini macam Fuad share, sebab tu ke kita Allah redha atas apa yang kita buat kerana dia, Allah jadikan benda tu sebab untuk kita masuk syurga. Allah tu sangat kaya, memang dia nak kita masuk syurga semua dan kita buat kerana dia. Jadi yang kita buat something tu kerana Allah, bukan pasal orang lain. Pasal kalau kita sayang bini, kita sayang mak pun pasal Allah, so kita sayang mak dan ayah lah.
Tapi nombor 2 cakap pasal saya nak tambah agak sikit tadi, memang Puan Ju cakap tadi memang keluarga tu sangat penting. Jaga keluarga kita dan bawa nak fikir orang lain, tapi saya rasa kadang-kadang ada setengah keluarga tu, keluarga lain kena jaga keluarga lain. Kita kena jaga kita, bahawa Allah akan jaga kita. Maksud saya pernah terlibat dalam ada satu program dadah dengan ADK juga, dengan JAIS, dengan apa di Mentari Sunway. Sebab bila saya pergi dekat situ, saya tahu kalau saya duduk dekat situ, saya akan ambil dadah juga. Saya akan terlibat dengan saya akan termasuk dalam statistik lah. Dengan caranya nampak susah, bebas, rumah sempit. Jadi kita tidak boleh sebagai masyarakat saya rasa untuk menuding jari, untuk memandang rendah pada orang macam ni. Kita kena, terutama yang paling penting macam Ju rasa mungkin masyarakat, untuk keluarga lah kita kena terima. Itu pada saya agak penting untuk kita mainkan. Kalau nampak ada setengah keluarga tu memang dilahirkan untuk kita bantu. Kalau tak ada macam orang kaya, dia kena miskin, baru kita boleh tolong. Jadi saya tu sangat penting cari ilmu, dan kita kena insyaAllah jaga kita, dan Allah akan turunkan rahmat. Itu saja daripada saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau terkasar bahasa apa yang kurang. Kita pernah nak asar, Nasi dah tak nak semayang tu. Itu insyaAllah kita boleh berjumpa lagi. Mungkin Puan Ju saya minta maaf tak sempat nak kita nanti kita buat second one. InsyaAllah. Yang melihat kat sana, saya mengucapkan terima kasih. Mungkin boleh tolong like dan share ke apa tu, mungkin boleh besok kita akan buat yang lebih bermanfaat. Kalau ada benda nak beritahu pada saya yang ada sumber inspirasi, knowledge ke apa, beritahu. Yang penting kita boleh boleh menyumbang pada lagi yang lebih baik. Ini efek. Okey, dengan itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah. I love you. 7 billion times.